Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Bersatu Maki Ranap, gantung wakil rakyat khianat. Tak perlu tarik sokongan, ahli Parlimen pembangkang. Hubungan PAS Bersatu tidak tergugat, ahli Parlimen sokong Perdana Menteri sebab terdesak. Zahid akan pincir politik. Gerakan mengecam Liberal International kerana menyatakan sokongan kepada Israel tanpa persetujuan daripada ahli dan pemerhatinya. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Agung Gerakan, Loh Kah Yong menggesa organisasi yang berpangkalan di UK itu menarik balik sokongan mereka kepada rejim Israel. Parti Kompanan Perikatan Nasional itu juga mengancam untuk menarik balik penglibatannya dengan Liberal International kerana melanggar nilai kebebasan, kesaksamaan dan komuniti. Katanya adalah dikesali apabila Liberal International mengeluarkan kenyataan menyokong Israel tanpa persetujuan ahli dan pemerhatinya termasuk gerakan. Kami mendapati ini tidak menyenangkan dan mengecewakan kerana masyarakat antarabangsa harus berdiri teguh dalam solidariti dengan rakyat Palestin, bukannya memberi sokongan kepada penceroboh seperti Israel. Saya menggesa Liberal International untuk menarik balik sokongan mereka terhadap Israel dan menggunakan platform mereka untuk tujuannya betul dengan menyeru dan menggesa penamatan pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku di Palestin. Gerakan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas menarik balik penglibatan kami selanjutnya dengan organisasi ini, terutamanya apabila ia bercanggah dengan nilai kebebasan, kesaksamaan dan komuniti yang telah lama dianuti. Liberal International menganggap pertubuhan itu sebagai pertubuhan parti politik liberal dunia. Gerakan adalah salah satu daripada dua parti politik Malaysia yang disenaraikan di laman web pertubuhan itu sebagai ahli pemerhatinya. Satu lagi parti yang disenaraikan ialah PKR. Bagaimanapun, Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fadzil menafikan parti itu pernah menjadi ahli Liberal International. Pada 7 Oktober, Liberal International menyatakan solidariti terhadap rakyat Israel, mengutuk serangan terhadap orang awam dan mengiktiraf hak Israel untuk mempertahankan diri. Pada 14 Oktober, kumpulan itu menyatakan kebimbangan mengenai ancaman terhadap kehilangan nyawa dan kemusnahan kediaman orang awam di Gaza. Jawatan Kuasa Lembaga Disiplin Bersatu menggantung keahlian Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid bagi tempoh 4 tahun. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, jawatan kuasa itu bersidang bagi meneliti laporan pelanggaran disiplin dan pelanggaran perlembagaan parti oleh Iskandar Zulkarnain. Ini selepas Iskandar Zulkarnain menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya setelah diteliti dengan sehalusnya segala bukti dokumentasi, keseriusan kesalahan, implikasi serta impak pada parti dan juga surat penjelasan daripada Iskandar Zulkarnain, jawatan kuasa lembaga disiplin mendapati bila bersalah di bawah fasa 22.1/F Perlembagaan Bersatu. Sehubungan dengan itu, Iskandar Zulkarnain digantung keahliannya berserta kesemua jawatan dalam parti yang dipegang bagi tempoh 4 tahun berkuat kuasa dari tarikh keputusan dan hukuman iaitu 3 November 2023. Awal bulan lalu, Iskandar Zulkarnain dan Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman, kedua-duanya anggota Bersatu, menyuarakan sokongan kepada Anwar. Antara lain, mereka berkata keputusan itu ekoran peningkatan kos sara hidup di kawasan mereka. Hamzah bagaimanapun mendakwa SPRM mengugut Iskandar Zulkarnain supaya menyokong Anwar atau menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. SPRM menafikan dakwaan itu. Hamzah sebelum ini juga berkata PN sedang mengumpul segala maklumat berhubung dakwaan ugutan sebelum membuat laporan polis. Anwar kini menerima sokongan 149 ahli parlimen melepasi majoriti 2/3. Kerajaan perpaduan tidak berada dalam kedudukan goyah sehingga terdesak untuk mendapatkan sokongan ahli Parlimen Perikatan Nasional. Ketua Setiausaha Pakatan Harapan, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, dakwaan dibuat pembangkang bahawa terdapat ugutan supaya wakil rakyat Perikatan Nasional menyokong kerajaan adalah tomahan semata-mata. Katanya kerajaan bergerak macam biasa, tiada sebarang masalah. Daripada sudut tahap sokongan yang ada sekarang pada kedudukan sangat meyakinkan. Ketika berlaku undian belanjawan 2024 di peringkat dasar, lulus dengan begitu sahaja dan berikutnya akan dibuat di peringkat jawatan kuasa. Jadi tiada keperluan mendesak, tiada apa-apa gugatan terhadap kedudukan kerajaan yang ada sekarang. Media sebelum ini melaporkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendakwa terhadap percubaan daripada blok kerajaan untuk menghasut ahli Parlimen PN bagi menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri.
Beliau mendakwa beberapa wakil rakyat PN didatangi seorang ahli perniagaan dengan cubaan untuk mengikat mereka ke dalam perbincangan mengenai pertukaran sokongan di Dewan Rakyat. Justru pihaknya kini sedang mengumpul bukti berhubung dakwaan ugutan diterima ahli Parlimen Pembangkang supaya menyokong kerajaan perpaduan sebelum tindakan selanjutnya dilakukan termasuk membuat laporan polis. Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri berkata, kerajaan amat mengalu-alukan apabila terdapat wakil rakyat PN menyertakan sokongan terhadap mereka, namun menafikan perkara itu berlaku disebabkan daripada ugutan. Katanya Perdana Menteri juga menyebut di Parlimen sebelum ini bahawa ia tuduhan serius dengan pembuktiannya perlu dibuat bagi mengesahkan ugutan itu. Katanya pihak yang mendakwa kena tunjuk bukti. Hari ini bila media tanya Hamzah, jawapannya adalah sedang mengumpul. Kalau itu maknanya belum sahih, belum pasti jadi. Kalau sedang kumpul bukti, jangan buat tomahan dulu. Tunggu sehingga ada bukti wujudnya ugutan. Di pihak Kementerian Dalam Negeri, polis sendiri pun tiada aduan berkenaan dakwaan itu. Jadi, bola sebenarnya di gelanggang Datuk Seri Hamzah dan PN untuk mendatangkan bukti. UMNO tiada kaitan dan tidak terbabit dalam menarik sokongan dua ahli parlimen daripada Perikatan Nasional untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, memandangkan kerajaan perpaduan kini memiliki 148 ahli parlimen, tiada keperluan untuk mereka menarik sokongan daripada pihak pembangkang. Beliau berkata tiada mana-mana pimpinan UMNO yang terbabit dalam memujuk ahli parlimen PN, walaupun Bersatu pernah menarik sokongan 16 ahli parlimen UMNO selepas pilihan raya umum 14 sebelum ini. Katanya Perdana Menteri tidak ada menyuruh sesiapa pujuk pembangkang untuk sokong beliau. Saya berada di bawah beliau, saya timbalan beliau, Kementerian Kewangan. Tidak pernah disuruh untuk saya melakukan perkara sebegitu kerana kerajaan sekarang kuat dan stabil. Sebagai contoh belanjawan 2024, tiada pembangkang yang bangkit untuk minta undi, bola bahagi atau pengundian. Kerana mereka pembangkang tahu kehadiran begitu ramai di pihak kerajaan, tidak mungkin mereka menang sebarang undian di Parlimen. Ahmad yang juga Timbalan Menteri Kewangan 1 berkata, semua ahli Parlimen kini tidak kira dari mana-mana parti sudah terikat dengan undang-undang anti lompat parti. Katanya jika sebelum ini lompat-melompat parti ini memang sudah terjadi apabila kerajaan tidak stabil. Namun pada masa kini sudah ada undang-undang anti lompat parti. Ahli Parlimen sudah tidak boleh keluar dari parti mereka. Mereka boleh nyatakan sokongan sahaja, tetapi jika mereka keluar dari parti, akan berlaku pilihan raya kecil di kawasan mereka berdasarkan undang-undang itu. Apa yang berlaku pada ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman, mereka tidak keluar daripada Bersatu tetapi mereka nyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Isnin lalu, Suhaili dalam satu kenyataan menyatakan sokongannya kepada Anwar dan ia dibuat selepas mengambil kira semua permasalahan rakyat Labuan yang berdepan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi serta gangguan bekalan air dan bekalan elektrik berterusan. Beliau adalah ahli Parlimen kedua daripada PN yang bertindak sedemikian selepas Iskandar Zulkarnain yang melakukan perkara sama pada 12 Oktober lalu. Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin pula dilaporkan berkata, PN sedang mengumpul bukti berhubung dakwaan ugutan diterima ahli Parlimen Pembangkang supaya menyokong kerajaan perpaduan. Hubungan rakan sekutu dalam Perikatan Nasional, terutamanya PAS dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dilihat masih utuh dan tidak tergugat meskipun ada ahli Parlimen Pembangkang yang berani bertindak menongkar arus secara terbuka. Malah Fellow Penyelidik Ilham Center, Mujibur Abdul Muiz berpandangan tindakan dua ahli Parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga disifatkan sebagai langkah terdesak. Katanya tidak melibatkan isu parti dalam kes ini sokong Anwar. Hubungan PAS Bersatu masih nampak utuh dengan pilihan raya kecil ke Maman bakal tiba. Maka apa sahaja perkara yang menggugat perkatan tentu berpotensi menjejaskan gabungan. Namun saya masih lihat kedua-dua parti tidak akan meninggalkan masing-masing dalam jangka masa pendek atau sederhana. Beliau mengulas mengenai tindakan ahli Parlimen Kuala Kangsar dari Bersatu, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman yang menyatakan sokongan kepada pimpinan Anwar dengan mengambil kira permasalahan rakyat di kawasan mereka. Suhaili turut dilapor menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri Sabah dan Pengurusi Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Seri Haji J. Muhammad Noor. Melihat kepada situasi berkenaan, kerana sifat politik parti yang dinamik, Mujibur berpendapat tidak mustahil peralihan sokongan akan berlaku dalam jangka masa yang panjang. Katanya ketika ini, Akta Anti Lompat Parti berkuat kuasa dan meninggalkan satu sama lain tidak memberi apa-apa kelebihan buat mana-mana parti sekarang. Namun kita mungkin boleh menjangkakan akan ada ramai lagi yang berbuat perkara sama atas faktor terdesak selain melihat pilihan politik masa depan dalam konteks parti dan peribadi. Sementara itu, penganalisis politik Dr. Muhammad Taufik Yaakob berpandangan
pemimpin dan ahli PAS perlu sedar bahawa parti itu tidak boleh bergantung pada rakan sekutu dalam mengemudi PN. Beliau berkata parti pimpinan Tan Sri Abdul Hadi Awang itu akan tenggelam dalam arus kepimpinan politik pembangkang kerana Bersatu bergantung pada kekuatan jentera PAS untuk menang pilihan raya. Katanya, Bersatu masih jauh ketinggalan untuk melatih kesetiaan kalangan ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Parlimen dan pemimpin berbanding PAS yang kuat dengan walau serta kesetiaan kepada pemimpin parti. Kekuatan Bersatu ketika ini seolah-olah palsu kerana terlalu bergantung pada PAS dan isu semasa orang Melayu berbanding kekuatan Teras Perjuangan. Sebahagian pemimpin dan ahli juga daripada sepihan UMNO dan sudah semestinya DNA UMNO ada dalam diri mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan bahawa beliau berhasrat menamatkan kerjaya politiknya selepas berkhidmat sebagai ahli Parlimen Bagan Datuk sejak 1995. Beliau berkata kini dirinya berada di penghujung perkhidmatan sebagai wakil rakyat kawasan itu. Katanya, saya menjadi ahli Parlimen dari 1995. Pada hemat saya, satu perkhidmatan yang cukup panjang. Saya di penghujung perkhidmatan sebagai ahli Parlimen. Tetapi sebelum saya tamatkan perkhidmatan itu, saya mahu melihat Bagan Datuk membangun dan maju. Bagan Datuk nombor 1 dalam pendidikan di Perak sekurang-kurangnya. Saya mahu daerah ini mempunyai infrastruktur yang baik. Kita mahu juga kemiskinan dalam kalangan orang India, Cina dan Melayu mesti dikurangkan dan inilah azam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menoktakan kemiskinan tegar di seluruh negara. Ketika ditanya sekiranya penggal ini bakal menjadi penggal terakhir beliau sebagai ahli Parlimen Bagan Datuk, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu hanya menjawab secara ringkas, ya, saya di penghujung perkhidmatan, kita akan ada pilihan raya umum ke-16, ke-17 dan ke-18. Jadi kita tunggulah ketikanya yang sesuai. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.